Jadi malam ni tajuk kita bersyukurlah dengan ujian Allah. Betul tak? Oh, bersyukurlah saat diuji Allah. Saya tak faham bila tuan pengurusi tadi, terutamanya kaum ibu, kenapa pula tu? Macam kaum ibu je yang kena uji kan? Wah, semua orang janganlah sebut macam tu. Nampak sangat kepada niatnya kan? Nah, jangan nampak sangat kan? Nampak sangat kan lah orang marah Samsul debat asyik perempuan dia kena. Tak ada, mana ada kan? Jadi saat diuji Allah, kita ni diuji macam-macam, dan kita rasa masalah kita tu paling besar lah masalah kita. Walaupun kita tengok orang lain yang ada masalah lagi besar masalah orang lain sebenarnya, tetapi kita asyik melihat kepada diri kita saja. Dan dalam melihat masalah-masalah kita, kadang cuba banding dengan orang lain. Ada orang tu muka dia berkorut hari Jumaat, hari ni lah, lepas main Jumaat tu berkorut muka. Aduh kawan cakap, kau kenapa? Cuba cakap, apa masalah kau? Memang macam masalah dunia, betul lah. Apa hal? Cuba kau cerita. Selipar hilang. Selipar hilang macam kehilangan apa tak tahu lah. Ada orang tu anak dia 15 nak masuk sekolah, hujung tahun nak masuk sekolah, dia relax je. Orang semua kan, orang ni anak 3 pening, anak 5 pening, dia anak 15 relax je. 15 sekolah termasuk universiti. Kau ni anak kau nak masuk ni, kau relax je kan? Kita yakin dengan bantuan Allah. Wah, rupa-rupanya bini dia siapkan semua, dia tak buat apa. Kan? Itu yang dia relax tu, makna dia nampak jalan penyelesaian walaupun dekat bini dia. Tu yang tadi ibu tadi, yang pengurusi sebut tadi, kaum ibu kena sabar. Kan? Jadi makna kata setiap orang melihat menurut persepsi yang berbeza. Pada kita masalah tu kecil, pada setengah orang masalah tu besar. Ada orang cakap, engkau ni kan apa benda pun tak boleh pakai. Ada orang bila cakap macam tu, dia kata, yalah aku tak boleh pakai. Tapi dia tahu, maknanya dia tak kisah orang cakap, yalah tak pakai, tapi kau tengoklah nanti siapa paling rajin. Dia cakap macam tu. Tapi ada orang, dan kau ni memang tak boleh pakai. Langsung senyap. Sebulan tak campur masyarakat. Sebab ayat tu tadi, dia terasa hati. Sebab setiap orang cara dia berbeza. Tapi walau apa pun ujian Allah yang datang kat kita, kita jangan terlupa satu perkara. Satu perkara, ujian Allah bagi kat kita dua je. Sama ada Allah Ta'ala nak uji tengok tahap keimanan kita sejauh mana iman kita, ataupun tujuan Allah Ta'ala uji kita sebab nak tengok tahap iman kita tu macam mana. Tengok sejauh mana boleh pergi dan nak uji iman kita, bertambah ataupun tidak. Ada orang ibadah kuat, sembahyang tak tinggal, tapi bila datang ujian langsung dia mengacau. Tahu mengacau? Melulung-lulung, macam orang hilang pedoman. Sembahyang tak tinggal, tarawih setiap malam, tolakung warna-warni. Dengar je suami dia jumpa perempuan lain, jumpa tau, belum cerita betul lagi, jumpa je. Nampak hati Muhammad macam ni, dah tak menangis, tak sembahyang, tak apa, melulung. Benda ni berlaku di semua kawasan kecuali di Batu Gajah. Macam tu kan? Jadi makna kata cara orang menghadapi masalah beza-beza, tetapi jangan terlupa. Sebagaimana firman Allah, kita pun tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selalu baca ayat kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebankan hambanya melainkan dengan sesuatu yang kita mampu. Allah Ta'ala takkan uji kita melainkan satu benda yang kita mampu. Tanyalah orang-orang lama. Tanyalah orang-orang yang ni, yang kategori remaja lewat dalam ceramah malam ni. Tahu remaja lewat? Dalam umur 50 tahun ke atas tu dah remaja lewat lah tu. Dulu macam mana susah nak membesarkan anak, betul tak? Susah, macam-macam rintangan. Tetapi sekarang bila dah tua, fikirlah semua dah lepas dah pun. Dulu rasa macam tak boleh settle dah masalah. Tetapi hari ni anak-anak semua dah kahwin semua dah. Kenduri kenara anak-anak pun dah selesai semua dah. Habis kahwin semua dah. Asal cuti kenduri kahwin. Asal cuti kenduri kahwin. Asal kenduri kahwin ni cuti kan. Selesai semua dah.
Dulu masa mula menghadap tu rasa macam berat sangat, tapi boleh selesai. Dalam satu kisah, kalau kita buka kitab Mukasyafatul Qulub, dalam tu mengkisahkan bagaimana seorang Nabi beribadah selama 50 tahun. Tidak disebutkan nama Nabi ni siapa. Nabi ni beribadah selama 50 tahun. Dan selepas 50 tahun, Allah Ta'ala beritahu, sesungguhnya aku ampunkan dosa kamu. Nabi ni terkejut. Ya Allah, bukankah aku ini Nabi, aku tidak berdosa? Nabi ni cakap. Maka Allah pada malam itu juga, Allah Ta'ala perintahkan sebatang pokok menghempap kaki dia. Hempap kaki dia, atau istilah Negeri Sembilan kata himpok. Menghimpok kakinya sampai mengoning-ngoning. Menghempap kakinya sampai berdenyut-denyut, bengkak. Bila dah bengkak, dia tak boleh tidur sampai pagi. Aduh. Bila pagi dia mengadu ke Allah, ya Allah sakitnya ya Allah. Apa Allah Ta'ala beritahu? Sesungguhnya ibadah kamu yang 50 tahun itu tidak dapat menebus satu keluhan kau terhadap aku. Satu keluhan terhadap aku. Maknanya, tadi nak gambarkan betapa tadi Nabi, ni Nabi tau, beribadah selama 50 tahun. Tetapi kalau dia mengeluh dengan ujian Allah, bayangkan, ibadah 50 tahun pun tak boleh tampung. Cuba tanya diri kita, berapa banyak mengeluh hari ni? Lambe penceramah ni. Aduh, dah lama tunggu dah. Kan? Allah, manalah dia ni. Dia nak bergambar. Dah siap dah charge handphone lah. Bateri penuh nak ambil gambar. Hei, lambek pula orang tua ni. Kat rumah tadi, lelaki siap lambek. Dah pakai baju, kan ada perangai orang lelaki kadang. Dah pakai baju, time tu lah nak terberak. Alah, terberak pula orang tua ni. Cepatlah sikit. Orang perempuan pun sama. Dia time dah pakai tudung pun jadi. Pakai baju tadi tak jadi, rasa-rasa macam nak. Tak ada. Dah pakai tudung dah lah. Tudung lilit-lilit tu yang Taliban tu. Lilit tu nak pusing ni lah. Nak buang air pula kan. Jadi lambat. Mengeluh. Bayangkan mengeluh kat diri sendiri. Buat sendiri yang nak buang air. Alah, time ni lah pula. Jadi bila sebut tentang ujian Allah, kan, ujian Allah, antara soalan-soalan yang selalu kita tanya apa dia? Soalan yang pertama, yang selalu kita tanya, kenapalah aku ni diuji? Soalan. Betul tak? Kenapalah aku ni diuji? Maka kena ingat, dalam Quran Allah Ta'ala dah beritahu, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman? Adakah dibiarkan saja kita ni, aku ni seorang yang beriman, yang mana sedangkan mereka tidak diuji? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Surah Al-Ankabut ayat 2 hingga 3. Maknanya, bila mana kita diuji itu, barulah kita boleh ukur tahap keimanan kita. Aku seorang beriman, aku seorang beriman. Belum tahu lagi, tunggu ujian sampai. Tu saya cakap, ada orang dah semayang, mengaji, sedekah, datang ujian, itu ujian yang sebenar, nak tengok tahap keimanan kita. Ada orang semayang tak tinggal, mengaji elok. Orang dengar je pasal duit hilang, orang ambil, mula dihamun orang. Langsung habis. Tak berguna, aku dalam ponek kumpul duit ni, segamak dia curi duit dia, biar matilah, kombonglah perut ambil duit dia tu. Kan? Dia terlupa duit ni hilang tu pun sebenarnya dengan izin Allah berlaku tu. Kan? Jadi, bang, duit kita hilang bang. Allahu Akbar. Nak buat macam mana? Tak ada rezeki. Tapi tak apalah, mudah-mudahan kita dapat ganti baliklah duit tu. Macam tu nampak? Kau dapat lah, payah tu, termasuk yang bercakap ni. Bukan cakap orang tu, termasuk yang bercakap ni. Kita boleh nasihat ke orang, tapi diri kita tu sebab pesan tu, pesan diri sendiri juga. Kan? Kasut baru beli. Kan? Pergi masuk surau Al-Muwafiqin, contoh. Masuk surau semayang, keluar tinggal sebelah kasut tu. Bukan dua-dua hilang, sebelah hilang. Rupanya ada seorang tu, setiausaha surau bergurau dengan dia, suruh kan letak dalam tangki air tu. Kasut sebelah yang jumpa, contoh kan. Jadi maknanya masa tu, kurang ajar siapa lah ni. Masa tu ujian untuk kita. Ujian untuk kita. Sahabat, bukan tak ada orang bergurau dengan dia. Sahabat-sahabat bergurau dengan Nabi.
Makan buah tamar kan? Makan buah tamar. Nabi makan dengan sahabat-sahabat. Makan buah tamar. Sahabat-sahabat bergurau macam mana? Makan yang buah tamar. Sahabat-sahabat biji buah tamar tu dia orang letak kat pinggan Rasul. Kat pinggan Nabi letak. Nabi makan buah tak reti. Nabi nampak ni semua letak biji buah tamar tu kat pinggan dia. Sudahnya penuh pinggan Nabi dengan biji buah tamar tu. Kan? Penuh ni. Kalau kita, kau pahal semua letak kat pinggan aku ni. Kalau kita, Nabi relax je. Sudahnya sahabat-sahabat bertegur, ya Rasulullah, banyaknya kau makan buah tamar ni ya Rasulullah. Nabi senyum ya. Nabi cakap, Alhamdulillah daripada kau orang sampai biji-biji kau tolak. Sebab pinggan dia kosong. Langsung semua tergalak. Maknanya Nabi boleh absorb, Nabi tak marah pun. Nabi serap benda tu. Tak ada masalah pun. Nabi faham niat dia nak bergurau. Nampak tak? Kan? Itu dia. Ujian tu kecil-kecil. Nabi kena uji lagi tahu daripada kita. Kita meninggal suami, Allahu Akbar. Meninggal isteri, aduh, penghujung dunia dah rasa. Kan? Tapi Nabi kehilangan isteri yang paling disayanginya, Siti Khadijah. Punya baik, punya sayang Nabi kat Siti Khadijah. Sampaikan Aisyah sendiri cemburu pada Siti Khadijah. Walaupun Siti Khadijah dah lama meninggal dunia. Nampak? Nabi rasa kehilangan. Lepas tu hilang bapa saudaranya lagi, Abi Talib macam mana? Bayanglah. Bayanglah betapa sedih hati Nabi. Kemudian Nabi berdakwah seorang-seorang. Nabi dihina, Nabi diseksa, baling macam-macam. Nabi di pulau, orang semua nak bunuh Nabi. Tapi Nabi apa sikap Nabi? Nabi positif. Nabi maafkan semua orang. Jadi mana antara kita yang dapat ujian lagi tahu daripada ujian Nabi? Dia cakap. Siapa dia? Siapa pun dia cakap, saya dengan Nabi lebih kurang sama yang ujian ni. Siapa dia cakap? Tak berani lah. Kita tahu ujian Nabi lagi besar lagi tahu daripada kita. Tetapi Nabi sabar. Nampak? Tu sebab kita ni kadang-kadang bila uji marah. Bila uji, oh ni kurang ajar. Ada orang tu pula, dia bergurau dengan orang tak apa. Orang bergurau dengan dia marah. Ada? Tak apa perangai. Dia ngusik orang tak apa. Orang ngusik dia tak boleh. Ada yang masuk air ni, ada. Kan? Tiap-tiap taman, tiap-tiap kampung ada wakil. Kecuali di Batu Gajah tak ada. Tempat lain. Jangan cari pula. Sedangkan kita ni kena sabar. Bersyukur di saat Allah menguji kita. Sebab ujian ini tanda kasih sayang Allah terhadap kita. Allah Ta'ala ingat kat kita tu sebab Allah Ta'ala uji kita. Ingat tu.